Baik, kita mulakan surah Ali Imran ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mereka kufur, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wa yaktuluna, dan mereka membunuh. An-nabiyina, akan nabi-nabi. Bi ghairi hak, bi ghairi, dengan tanpa hak kebenaran. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh. Alladzina, akan orang-orang yang ya'muruna, mereka menyuruh, bil qisti, dengan adil. Minan nas, daripada manusia. Fabashshirhum, maka gembirakanlah oleh engkau akan mereka. Maka gembirakanlah oleh engkau akan mereka. Bi azabin, dengan azab. Alim, yang amat pedih. Baik, simak semula ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh akan nabi-nabi dengan tanpa kebenaran, dan mereka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh dengan adil daripada manusia, maka gembirakanlah oleh engkau akan mereka dengan azab yang amat pedih. Simak semula. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dalam kitab Allah sekarang ialah berupa Al-Quran. Kalau dulu ayat-ayat Allah ini di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, Allah memberi peringatan kepada mereka yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghairi haq, dan mereka membunuh akan nabi-nabi dengan tanpa kebenaran. Artinya, ya, di antara nabi-nabi ini yang terdahulu, mereka dibunuh oleh kaumnya. Jadi, di sejarah mengatakan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, termasuk nabi yang dibunuh oleh mereka. Ini maknanya mereka membunuh nabi bukan hak. Bukan kerana nabi itu membunuh orang, patut dibunuh. Tapi nabi mengajak kepada wahyu Allah. Baik, kalau kita tafsirkan kepada keadaan sekarang ini,
Ini Nabi dah tak ada. Jadi, kalau membunuh Nabi, ini dengan keadaan sekarang ini, artinya kita boleh mengkiaskan kepada mereka membunuh atau membuang sunnah-sunnah Nabi, dan juga mereka menindakkan hadis-hadis Nabi. Jadi seolah-olahnya sama dengan membunuh Nabi ketika hidupnya. Macam itulah. Kita menolak hadis-hadis Nabi. Dan kita menolak kerasulan Nabi. Ini dah sama dengan istilah membunuh Nabi. Bukan itu saja. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. Dan mereka membunuh akan orang-orang yang mereka menyuruh dengan adil, daripada manusia. Selain daripada nabi-nabi, mereka juga membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan. Terutama ialah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama ini pewaris para nabi. Tapi ulama ini pun jadi mangsa pembunuhan. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Fabashirhum bi'azabin alim. Maka gembirakanlah oleh engkau akan mereka dengan azab yang amat pedih. Jadi kepada mereka yang melakukan jenayah seperti ini, mungkin di dunia mereka dapat bebas daripada balasan, tapi di akhirat mereka tidak akan lari daripada balasan Allah. Sebab di antara dosa yang besar ialah membunuh nabi-nabi, kemudian membunuh warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itulah dosa yang amat besar. Orang yang memberi cahaya kepada manusia, memberi cahaya kepada hati-hati yang gelap, orang-orang ini mereka bunuh. Para nabi mereka bunuh. Para ulama mereka bunuh. Ini gembirakanlah kepada mereka azab yang amat pedih. Baik, kita semak tata bahasanya sedikit pada ayat ini. Innal ladzina yakfuruna. Yakfuruna ila fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Untuk menjadikan fi'il amar daripada yakfuruna, kita buang apa? Wanun tu buang jamak. Matikan ro. Jadi bunyi apa? Fur. Bunyi apa? Fur. Kemudian kaf tanda mati. Tanda mati tak boleh bunyi. Letak apa? Alif. Apa bunyikan? Uk. Ukfur. Kenapa uk? Sebab kita ikut baris keduanya, iaitu fur. Jadi fur tu, jadi awalnya pun baris depan. Jadi ukfur. Kalau nahinya, nahi dia la tak, betul, la takfur. Dia punya madinya kafaro. Kafaro yakfuru ukfur la takfur. Cuba ulang. Kafaro lagi, yakfuru lagi, ukfur la takfur. Okey. Bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat ini adalah jamak muannas. Jamak muannas. Jamak muannas salim ni kena kenal, tandanya ialah alif ta. Kalau ada alif ta di akhir, itu namanya jamak muannas salim. Kemudian wayaktuluna. Yaktuluna ila fi'il mudhari. Yang madi dia qatala.
Madi qatala, qaf, ta dengan lam tu qatala. Mudhari' dia yaktulu. Qatala yaktulu. Kalau nak buat fi'il amar, boleh bayangkan tak macam mana? Matikan lam tul. Matikan lam tul. Kemudian pangkal qaf tu tanda mati, tak boleh bunyi, letak apa? Alif. Apa nak bunyikan? Bunyi depan. Sebab depannya tul, jadi awalnya pun bunyi depan. Jadi uktul. Ya. Qatala yaktulu, uktul lagi, la taktul. La taktul. Ya. Qatala yaktulu lagi, uktul, la taktul. La taktur. Ya. Ya'muruna, mereka menyuruh. Ini fi'il mudhari'. Ya. Kalau nak jadikan fi'il amar, matikan apa? Tak, huruf akhir, huruf akhir. Huruf akhirnya apa? Ya'muruna. Ya'muruna huruf akhir apa? Bukan huruf awal. Huruf akhir. Ra tu matikan. Jadi bunyi apa? Mur. Bunyi mur. Kemudian hamzah tu tanda mati. Boleh bunyi tak? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, kita letak alif. Jadi bunyi apa? U'mur. Jadi u'mur dalam tulisan alif hamzah mim ra u'mur. Tapi dalam tulisan dalam bunyi kena bunyikan umur. Bunyi waw. Alif waw mim ra. Umur. Ya, umur. Jadi alif dengan hamzah ni dia tak boleh bunyi u. Dia kena bunyi waw, u. Macam tu. Macam tu. Umur. Ya. Jadi bunyi waw. Alif, waw. Waw tu ada hamzah. Ya, mim ra. Umur. Waw tu atasnya letak hamzah. Alif, waw, hamzah letak atas waw. Kemudian mim ra. Umur. Nahi dia la ta'mur. La ta'mur. La ta'mur. Madinya amara ya. Amara. Telah menyuruh ia. Ya. Okey, amara ya'muru, umur la ta'mur. Ya. Hujung ayat ni ada perkataan basyir. Ini fi'il apa ni? Basyir ni. Ya. Fi'il amar sebab mati tengok. Basyir. Gembirakanlah oleh engkau. Ya, fi'il madinya ia bariskan atas. Basyara. Itu madi dia. Basyara 4 huruf. Kalau amalnya basyir. Basyara, basyir. Macam tu. Ya. Madi basyara. Ada sabdu ya. Basyara 4 huruf. Madi mudhari'nya yubasyiru. Amar basyir. Nahi tak ada yang betulnya. Dah ada ru pula. La tubasyir. 4 huruf kita kena bunyikan depan. Kalau 4 huruf, fi'il nahi dia kena bunyikan depan. Ya. Jadi la tubasyir.
Ya. La tubashir. Okey, ulang balik ya. Madinya basyara. Mudhari'nya yubashiru. Jangan matikan. Fi'il mudhari' jangan matikan. Yubashiru. Amar bashir. Nahi la tubashir. Fi'il amar, fi'il nahi matikan ya. Bashir la tubashir. Ya. Ulang balik. Basyara. Mudhari'nya yubashiru. Lagi. Bashir la tubashir. Fi'il amar baru nahi, jangan nahi dulu. Amar dulu, bashir. Kalau pun nahi la tubashir ya. Baik, sama lagi ulaika orang-orang itu, ayat yang ke-22 ya. Ulaika orang-orang itu allazina ialah orang-orang yang habitat telah gugur ia. A'maluhum oleh amalan-amalan mereka. Fid dunya, di dunia. Wal akhirah, dan akhirat. Wa ma lahum, dan tiada bagi mereka min, daripada nasirin, penolong-penolong. Baik, simak semula. Orang-orang itu ialah orang-orang yang telah gugur ia oleh amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat, dan tiada bagi mereka daripada penolong-penolong. Orang-orang itu ialah orang-orang yang tersebut di atas, yang mana yang membunuh Nabi, yang membunuh ulama-ulama, ya, atau pewaris Nabi. Ya, orang-orang ini ialah orang-orang yang telah gugur ia oleh amal-amal mereka. Maknanya, amal-amal kebaikan, ya, keimanan yang ada padanya, ya, seandainya ada iman sikit pun akan gugur. Di fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya, itulah kemurkaan Allah terhadap mereka. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka daripada penolong-penolong. Tak ada siapa yang boleh menolong mereka daripada azab Allah Ta'ala. Ya. Jadi tak gunalah kebaikan-kebaikan yang dia buat, sedekah, silaturahim yang mereka dihubungkan, tidak ada erti di sisi Allah Ta'ala. Kalau mereka mengkufuri ayat Allah, mereka membunuh Nabi, membunuh pewaris Nabi, ya, maka habislah amal-amal mereka. Ini kena ingatlah. Ya. Biasa dunia kita akan, ya, kita akan dapat lihat dan dengar, ya, macam mana mereka memperbuat kekejaman terhadap, ya, para anbiya, para pewaris Nabi, ya. Baik, kita semak semula ya. Di sini perkataan ulaika ni, ya, namanya jamak taksir, sebab dia tidak ada tanda-tanda, ya, muannas, dan tidak ada tanda muzakkar, ya. Tanda muzakkar wanun atau yanun, ya. Tapi tak ada, jadi namanya jamak taksir. Ulaika ni kalau satu daripada zalika, ya. Zalika tu dia punya jamaknya ulaika. Kalau nak tahu zalika, jamaknya ni ulaika, ya. Ini jamak taksir.
Lagi jamak takhir kat sini a'malu, oleh amalan-amalan. Itu juga adalah jamak taksir. Ya. Daripada amalan, amalan satu, jamaknya a'mal. Ya. Ini jamak taksir. Saya kata jamak taksir dia tidak ada tanda-tanda. Dan kalau tak ada tanda menunjukkan muzakkar dan muannas, ini adalah jamak taksir. Ya. Jamak taksir kita tak boleh nak fahamkan bentuk macam ni jamak taksir, tak. Ya. Dia bentuknya berbagai-bagai. Ya. Baik. Di sini satu lagi perkataan yang hujung nasirin. Nasirin ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni ada tanda ya nun. Dan kena ingat jamak muzakkar salim dua tanda, ya nun atau wa nun. Nasirin ataupun nasirun. Kenapa nasirin? Sebab ada min. Min tu huruf jar. Jadi nasirin. Ya. Kalau tak ada min, dia balik kepada asal waw nun. Nasiruna. Ya. Nasiruna. Besok kalau boleh ingatlah. Kalau ia bentuk jamak muzakkar salim yang bentuk seperti ini, artinya dia berasal daripada 3 huruf. Ya, daripada 3 huruf. 3 hurufnya nasara, nun sod ra. Nasara mana telah menolong ia. Nasara. Jadi ini isim fa'il namanya. Nasirin, nasirun, isim fa'il. Jamak muzakkar salim. Ya. Isim fa'il jamak muzakkar salim. Okey. Kalau jamak muannas tandanya 1 alif ta. Kalau jamak muzakkar salim tanda 2 wa nun atau ya nun. Kalau selain daripada itu tak ada tanda ni, ingat ya, jamak taksir. Jamak taksir. Pegang tu ya. Kalau kita nak tahu jamak taksir tu, maknanya kita kena tahu muzakkar dan muannas, ya. Okey, kita sambung lagi ayat 23 ya. Ayat 23 catatkan surah Al-Imran ni, alam adakah tidak? Tara engkau lihat. Ilal lazina kepada orang-orang yang utu telah diberikan mereka. Nasiban bahagian minal kitab daripada kitab. Yud'auna mereka diseru. Ila kitab kepada kitabillah. Kepada kitab Allah. Liyahkuma supaya ia hukum. Bainahum di antara mereka. Suma kemudian yatawalla ia berpaling. Farikun oleh segolongan minhum daripada mereka. Wahum walhal mereka mu'ridun orang-orang yang berpaling. Semak semula. Adakah tidak engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberikan mereka bahagian daripada kitab? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya ia hukum di antara mereka.
Kemudian ia berpaling oleh segolongan daripada mereka. Walhal mereka orang-orang yang berpaling. Ya. Baik. Kitab di sini ya adalah bukan kitab Quran ya. Kitab di sini ialah kitab Taurat. Ini diceritakan. Jadi orang-orang ya yang diberikan bahagian daripada kitab. Mana kitab ni kitab Taurat. Mereka ya adalah ya orang-orang Yahudi. Yang mana mereka ia diberi bahagian kitab, iaitu kitab Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah. Diseru tu diajak ya kepada kitab Allah. Taurat di situ. Liyahkuma bainahum, supaya ia ya hukum di antara mereka. Kemudian ia berpaling yatawalla thumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian ia berpaling segolongan daripada mereka. Wa hum mu'ridun, walhal mereka orang-orang yang berpaling. Ada kisahnya katanya. Ia tentang orang Yahudi. Ia mengenai tentang kes zina. Sebelum itu dia jumpa kepada Nabi untuk minta hukum ya daripada perbuatan zina itu. Ya lalu Nabi ya menghukumkan dengan ya hukuman yang ya ada ya dalam kitabullah, iaitu dengan rejam ya. Lalu bila Nabi memberikan hukum dengan hukum rejam, maka mereka pun enggan ya. Mereka enggan, lalu dia pun pergilah ya kepada hukum kitab Taurat. Lalu didapati rupanya sama. Kitab Taurat juga menerangkan tentang rejam. Ya. Jadi ya, setelah dia tahu hukuman yang sama macam tu, dia pun berpaling daripada hukuman itu. Itu dikatakan summa yatawalla fariqun minhum. Kemudian ia berpaling oleh segolongan daripada mereka, wa hum mu'ridun, walhal mereka orang yang berpaling, terus berpaling, tidak mau berhukum dengan kitab Allah itu. Ya. Itu ceritanya. Ya. Baik, di sini kita tengok perkataan taro, alam taro. Alam taro ni asalnya taroya, ada ya. Ya tu dibuang sebab ada huruf alam. Alam tu ialah huruf jazam. Jadi taro ni sekarang ni majzum. Hilanglah huruf mu'tal dia, iaitu ya. Ataupun bukan ya, alif maksurah lah. Taro ya. Alif maksurah tu hilang. Yang macam ya tak ada titik tu, itu. Itu alif maksurah tu. Ya. Okey. Sekarang ni kita tengok taro ni. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, ya. Kita nak jadikan fi'il amar, ya. Tinggallah roh. Ta tu mudhari'. Mudhari' tu kena buang lah. Jadi tinggal roh. Jadi roh tu lah fi'il amarnya. Roh saja. Roh saja tu fi'il amar. Ya. Roh atas roh. Tak ada alif. Tak ada alif. Roh saja. Roh sahaja. Sebab depan dia tu huruf mu'tal. Alif maksurah tu huruf mu'tal. Jadi dibuang. Jadi amarnya roh. Ya. Nahinya la taro. La taro. Macam alam taro tu. Macam alam taro. Jadi la taro. Itu fi'il nahinya. Alam alif taro. Jadi la taro. Kalau fi'il madinya ro'ah. Ro'ah alif hamzah ya. Bunyinya ro'ah. Ya. Ejaannya roh alif hamzah. Hamzah tu atas alif. Roh alif hamzah, hamzah atas alif, kemudian ya. Tapi tak bunyi ro'ah ya. Ro'ah saja. Ya, ro'ah. Jadi ro'ah mudhari'nya ya roh.
Ro'a, yaro. Yaro ejaannya ya roya, ya roya. Tapi ya akhir itu bukan ya, itu namanya alif maksuro. Ro'a, yaro, ro, la taro. Ya. Madinya apa? Ro'a. Mudhari'nya yaro, yaro. Amar, ro saja. Nahi, la taro, la taro. Hmm. Ya awal ada titik, ya akhir tak ada titik. Tak ada. Kena letak. Ya, ro, kemudian ya. Tapi ya tak bertitik, itu namanya alif maksuro namanya. Jadi ro'a, madi, ro'a, yaro, lagi, ro, lataro, lataro. Ya, lataro. Kemudian kita tengok perkataan liyah kuma. Cuba cari liyah kuma. Supaya ia hukum. Bainahum di antara mereka. Yahkuma ni ya sebab ada lam kai jadilah yahkuma baris atas. Fi'il mudhari asalnya ialah baris dhammah yahkumu. Mim depanmu yahkumu. Di sini berbaris mansub, berhukum mansub berbaris atas sebab oleh lam ni. Nama lam ni lam kai. Ya. Termasuk huruf nasab. Lam kai. Sebab itu dia ya berhukum mansub barisnya atas yahkuma. Ya. Sekarang kita tinggalkan lam tu, asalkan dia. Jadi asalnya bariskan depan yahkumu, mim depanmu yahkumu. Ya, madinya hakama, mudhari'nya yahkumu. Macam mana jadikan amar? Matikan apa dulu? Mim. Bunyi apa? Tak, bunyi apa? Kum. Bunyi kum. Kemudian awalnya nak bunyikan apa? Alif dengan ha matikan. Jadi uhkum. Jadi uhkum. Nantilah fi'il amar. Uhkum. Fi'il nahinya macam mana? La tahkum. Ya. La tahkum. Ulang balik. Kalau madi, hakama. Mudhari' yahkumu. Amar. Amar. Itu nahi. Uhkum. Nahi. La tahkum. Jadi nahi itu, ya, itu dikatakan ada lam alif tu. Itu baru nahi. Lam tu makna jangan. Ya. Hakama telah berhukum ia. Yahkumu ia hukum. Uhkum hukumlah oleh engkau. La tahkum jangan apa? Jangan engkau hukum. Jangan engkau hukum. Kan ada ta. Ta tu mana engkau. La ta. Jangan engkau hukum. Ya. Ya. Kemudian ayat yang akhirnya mu'ridun. Mu'ridun ni orang-orang yang berpaling. Ini kalau kita jumpa dia isim fa'il macam ini berasal daripada 4 huruf. Kalau 3 huruf dia gunakan harakat panjang. Macam nasirin, nasirun. Itu maknanya 3 huruf. Kalau mu'ridun, mu'ridin. Ini daripada 4 huruf. Ya. Kalau dah 4 huruf, ya, dia dah gunakan mim. Dia tak gunakan harakat panjang. Harakat panjang untuk 3 huruf saja. Yang dia dah 4 huruf, dia gunakan mim. Mu'ridun ni mana orang-orang yang berpaling. Ya.
isim jamak muzakkar salim. Isim ni isim fa'il ya. Isim fa'il jamak muzakkar salim. 4 hurufnya ialah asal ain ra dengan dot. Ain ra dot ditambah dengan alif jadi 4 huruf. A'rada. A'rada. Mudhari'nya yu'ridu. A'rada alif ain ra dot. A'rada. Mudhari'nya bariskan dhamma sebab dia 4 huruf. Yu'ridu. Yu'ridu. Kalau amarnya a'rada jadi a'rid. A'rid. Bunyi bukan u. Bunyi bunyi atas a'rid. Nahi baru bunyi dhamma. La tu'rid. La tu'rid. Rid. Isim fa'ilnya mu'ridun. Mu'ridun. Kalau jamak apa dia? Isim fa'il ni lah yang ada ni. Mu'rid. Mu'riduna ni kalau seorang tanwinkan mu'ridun. Itu seorang lah. Ini waw nun ni untuk ramai. Mu'riduna. Kalau seorang dot 2 depan dun, mu'ridun. Macam tu. Madinya apa? A'rada. Mudhari'nya yu'ridu. Amar. A'rid. Nahi. La tu'rid. Isim fa'il mu'ridun. Mu'ridun tu isim fa'il, ya. Kalau nak jadikan isim maf'ul, kita tukar baris saja. Baris yang ke bawah naikkan atas. Mu'ridun, mu'ri jadi mu'ra. Mu'ra. Apa makna mu'ra tu? Yang dipalingkan. Yang dipalingkan mu'ra. Kalau mu'ri yang berpaling. Kalau mu'ra yang dipalingkan. Itu beza dia. Baris tu ri dengan ra. Kalau ra mu'ra tu makna di. Kalau mu'ri tak ada di. Ya tawalla. Ayat tawalla ni ia berpaling. Terkadang tengok ayat, kadang ia jadi ketua. Ada ayat lain ya tawal dengan mana ia jadi ketua. Jadi tetap makna sama. Iaitu walla makna paling, mu'ridun juga makna paling. Tapi tengok ayat, hanya kadang ayat tu menunjukkan bukan terjemahan paling. Kalau letak paling pun tak akan kena. Itu makna ketua. Kalau tak sesuai dengan makna paling, terjemah dengan makna ketua. Okey, 24 ayat 24 ya. Sambung. Faka zalika itu bi'annahum dengan sebab bahawasanya mereka qalu telah berkata mereka lan sekali-kali tidak akan tamassana ia menyentuh akan kami
an-nar oleh api neraka. Illa melainkan ayyaman beberapa hari ma'dudat beberapa yang dihitung. Wa gharrahum dan telah menipu ia akan mereka. Dan telah menipu ia akan mereka. Fi dinihim dalam agama mereka. Fi dinihim dalam agama mereka. Makanu, apa yang kanu adalah mereka yaftarun mereka ada-adakan. Kanu adalah mereka yaftarun mereka ada-adakan. Saya ulang, makanu yaftarun, apa yang kanu adalah mereka yaftarun mereka ada-adakan. Saya mak semula. Itu dengan sebab bahawasanya mereka telah berkata mereka sekali-kali tidak akan ia menyentuh akan kami oleh api neraka, melainkan beberapa hari, beberapa yang ditentukan, atau beberapa hari yang dihitung. Beberapa hari yang ditentukan. Wa gharrahum dan telah menipu ia akan mereka. Fi dinihim dalam agama mereka. Makanu apa yang adalah mereka yaftarun mereka ada-adakan. Baik. Kenapa mereka berani untuk tidak beramal dengan kitab Taurat dan tidak mau berhukum dengan kitab Taurat? Ada sebabnya. Ini sebabnya. Zalika itu bi'annahum dengan sebab bahawasanya mereka. Qalu telah berkata mereka lan tamassanan nar. Sekali-kali tidak akan ia menyentuh akan kami oleh api neraka ila ayyama ma'dudat, melainkan beberapa hari yang ditentukan atau beberapa hari yang dihitung. Maknanya orang-orang Yahudi ini ada kepercayaan. Ada kepercayaan bahawa orang Yahudi ni orang yang mulia. Orang Yahudi ni orang yang dimuliakan Tuhan. Dalam Quran dikatakan nahnu abna'ullah. Orang Yahudi mengatakan kami ni adalah anak-anak Allah wa ahibba'uhu dan kekasih-kekasihnya. Dia punya dakwa tu, dia kata dia adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Dia punya dakwa tu dalam Quran. Nahnu abna'ullahu wa ahibba'uhu. Jadi, pahaman mereka jahat macam mana, kesalahan besar mana pun, kata dia masuk neraka tak lama. Sekejap sahaja. Lepas tu dikeluarkan balik masuk syurga. Itu pahaman mereka. Sebab itu dia kata sekali-kali tidak akan ia menyentuh akan kami oleh api neraka, melainkan beberapa hari yang ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka berpegang Nabi Musa dulu keluar daripada kaumnya 40 hari kerana nak mengambil Taurat, selama 40 hari dia keluar daripada kaumnya. Masa itu dihitung oleh mereka, itulah orang Yahudi masuk neraka 40 hari. Jahat-jahat orang Yahudi pun tak lama masuk neraka, hanya 40 hari. Kemudian dia masuk syurga. Sebenarnya betul atau tidak kepercayaan ini? Wa gharrahum fi dinihim dan telah menipu ia akan mereka dalam agama mereka. Makanu yaftarun apa yang adalah mereka ada-adakan. Sebenarnya mereka sudah menipu dalam agama mereka sendiri dan mereka cerita ini adalah cerita yang diada-adakan, tidak tersebut dalam kitab Taurat.
Injil ataupun Quran. Ya. Mengenai dikatakan bahawa masuk neraka tu tak lama, hanya 40 hari lepas tu masuk syurga. Orang Yahudi ada kepercayaan ni sampai sekarang. Ya. Sebab itu kita jangan percaya. Ini semuanya adalah hukum yang diada-adakan oleh mereka. Mereka berpegang macam tu. Ya. Jadi kita ingat juga, orang-orang kita pun macam tu juga. Ada kepercayaan macam, seolah macam kepercayaan dalam Quran ni, yang disebut sebagai orang-orang Yahudi ni. Ya. Kata dia, tak apa, kita tak solat pun, tak apa, tak puasa pun tak apa. Asal kita mengaku Islam, ya dah. Ya. Lepas tu, Tuhan masukkan kita ke neraka kejap je. Lepas tu kita masuklah syurga. Ya. Ini nak jaga-jaga ya. Ini ada juga pahaman-pahaman orang kita macam tu. Dia tak mengerjakan apa yang diperintahkan. Asal dia Islam dah. Ya, masuk neraka kejap je. Lepas tu dia masuk surga. Bahasa macam ni macam bahasa dalam Quran ni lah. Yang disebut oleh orang Yahudi. Yang diperkatakan oleh orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ada kepercayaan macam ni. Katanya 40 hari je. Jahat-jahat macam mana pun 40 hari masuk neraka. Lepas tu masuk surga. Ingat betul kepercayaan ni. Ini kepercayaan yang tidak betul. Mereka ada-adakan. Ya? Okey. Dalam ayat ini, ada perkataan ma'dudat. Ma'dudat ni jamak apa ni? Jamak mu'annas salim. Apa tanda dia? Ya, alif ta. Itu yang tepat. Ya. Tapi ta ada dua ya. Satu ta marbutah. Ini ta maftuhah. Maftuhah ni ta yang terbuka lah. Kalau marbutah tu yang tertutup. Ya. Yang tertutup tu bukan jamak mu'annas. Yang terbuka macam ni maftuhah namanya. Yang macam ni ni jamak mu'annas. Jamak mu'annas dia tak gunakan ta tutup. Ta simpul. Ta simpul tak guna. Ya. Dia gunakan ta. Ya, ta maftuhah. Maftuhah daripada perkataan fatahah. Fatahah, buka. Ya. Ta yang terbuka. Baik, yaftarun. Satu lagi yaftarun. Macam mana nak jadikan fi'il amar? Cuba buat. Matikan apa? Matikan ra, bunyi apa? Tak, bunyikan dulu ujung dulu. Bunyi tar. Kemudian awalnya nak bunyikan apa? Awalnya fa tu tak awal tak boleh jadi tak boleh fa tu mati, tak boleh bunyi, tambah alif. Jadi bunyi apa? Bawah ya. Iftar. Iftar. Kalau nahi la taftar. Madinya fataro ya. Fataro yaftaru lagi. Iftar la taftar. Kalau isim fa'ilnya macam mana 3 huruf ni? Fatirun. Panjangkan fa dia. Fa ada alif, fa. Kemudian yang keduanya bariskan bawah. Ti. Fatirun. Fatirun tu maknanya yang mengada-adakan. Kenapa kita gunakan harakat panjang fa tu? Sebabnya dia 3 huruf. 3 huruf tak guna mim. Yang mana guna mim, tu mana lebih daripada 3 huruf. Ya. Ini simpannya fatirun. Baik. Satu ayat lagi ya. Fa kaifa, maka bagaimanakah? Ayat yang ke-25. Maka bagaimanakah? Iza apabila jamaknahum telah kami kumpulkan akan mereka. Telah kami kumpulkan akan mereka. Liyaumin kepada satu hari. La roiba tiada keraguan.
Fihi padanya. Tiada keraguan fihi padanya. Wa wufiyat. Dan telah disempurnakan ia. Dan telah disempurnakan ia. Kullu nafsin akan tiap-tiap diri. Ma apa yang kasabat telah mengusahakan ia. Kasabat telah mengusahakan ia. Wahum walhal mereka. La yuzlamun, tidak mereka dizalimi. Baik ya, saya ulangkan semula semak. Maka bagaimanakah apabila telah kami kumpulkan akan mereka kepada satu hari, tiada keraguan padanya, dan telah disempurnakan ia akan tiap-tiap diri, apa yang telah mengusahakan ia. Walhal mereka tidak mereka dizalimi. Baik, saya mak semula. Fa kaifa iza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Maka bagaimanakah apabila telah kami kumpulkan akan mereka kepada satu hari tiada keraguan padanya, iaitu hari yang tidak diragui, itu hari kiamat, yang mana Allah akan kumpulkan mereka. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan telah disempurnakan ia akan tiap-tiap diri apa yang telah ia usahakan. Apa yang diusahakan kecil ataupun besar. Wa hum la yuzlamun, tidak, walhal mereka tidak mereka dizalimi. Maknanya, begitulah sifat Allah Ta'ala. Kalau buat baik, kalau kebaikan, maknanya Allah tidak kurangi kebaikan itu. Kalau kejahatan, Allah tidak tambah kejahatan itu. Jadi bagaimana orang Yahudi boleh mengatakan hanya 40 hari saja masuk neraka? Itu hanya irekaan mereka. Sedangkan tiap-tiap diri itu akan disempurnakan apa yang diusahakan oleh mereka. Kecil ataupun besar tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi. Kebaikannya tidak akan dikurangi, kejahatannya juga tidak akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Itulah yang dimasukkan wahum la yuzlamun. Jadi artinya kepercayaan orang Yahudi itu yang kata 40 hari itu adalah rekaan-rekaan mereka. Seolah-olah yang lain, kejahatan-kejahatan lain tidak dikira. Tak. Allah akan sempurnakan tiap-tiap diri itu apa yang ia usahakan, kecil ataupun besar, dan tidak akan dizalimi. Baik, di sini ada perkataan, satu perkataan yang saya nak ambil, iaitu perkataan kasabat. Kasabat ni, kullu nafsin ma kasabat. Kasabat ni fi'il madi muannas. Kalau muzakkar kasabah. Kalau muannasnya kasabat. Kasabah madi, mudhari'nya yaksibu. Yaksibu. Amarnya apa kalau yaksibu? Cuba agak. Yaksibu. Amarnya apa? Iksib. Iksib. Nahi. La taksib. La taksib. Ulang kasabah. Mudhari yaksibu. Amar. Iksib. Nahi. Kalau isim fa'ilnya, panjangkan ka. Ka panjang, sin baris bawah. Apa pula isim fa'il lah. Isim fa'il. Panjangkan ka, sin bawah. Si, batu bun. Kasibun.
Ha, kasibun. Nanti isim fa'ilnya. Mana orang yang mengusahakan. Ha, kasibun. Ya. Baik ya, sekadar ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula. InsyaAllah.